Oke, salam sejahtera semua. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan melihat tajuk persamaan kuadratik. Sebelumnya mungkin Anda telah belajar mengenai persamaan kuadratik dengan guru sebelumnya. Untuk kita akan ambil 5 minit untuk sepintas lalu. Apakah persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik adalah suatu persamaan atau ungkapan algebra yang mempunyai kuasa tertinggi iaitu kuasa 2 dan hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Contohnya 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 6. Itu ialah satu persamaan kuadratik. Okay. So, untuk melihat dengan persamaan kuadratik dengan lebih terperinci, saya akan share persamaan kuadratik. Okay. Persamaan kuadratik, kalau kita lihat di sini, yang mempunyai kuasa yang lebih daripada satu iaitu kuasa 2, biasanya kuasa 2 dan mempunyai satu pemboleh ubah. Contohnya pemboleh ubah X. Okay. Itu kalau kita tengok selain menggunakan pemboleh ubah X, persamaan kuadratik juga boleh menggunakan pemboleh ubah selain X. Ya. Ini adalah persamaan kuadratik. Berbeza dengan fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik adalah suatu persamaan kuadratik yang mempunyai fungsi fx. Okay. Ini adalah fungsi kuadratik. Selain menggunakan pemboleh ubah fx, fungsi kuadratik juga boleh ditulis sebagai persamaan lengkung atau persamaan kecerun. Persamaan lengkung y negatif 4x kuasa 2 tolak 7x tolak 9. Inilah persamaan lengkung. Ini adalah fungsi kuadratik. Juga ini penggunaannya sama. Sekiranya kita mengubahkan fungsi kuadratik dalam bentuk graf, kita nak melukis lengkung tersebut, kita menggunakan fungsi fx, maksudnya faksi y adalah faksi fx. Berbeza juga jika kita menggunakan y sebagai persamaan lengkung. Okay. So, nanti kita akan belajar macam mana kita nak plot atau melukis atau melakar sesuatu fungsi kuadratik di dalam pusatah Cartesian dan koordinat. Okay. Di dalam fungsi kuadratik juga, bentuk fungsi kuadratik atau persamaan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk kuadratik. Jadi jika kita lihat kepada persamaan yang di atas ini, x kuasa 2 tolak 3x tambah 6. Macam mana kita nak mengenal pasti nilai a, b dan c. So, sekiranya x kuasa 2 ini tidak mempunyai pekali di depannya atau nombor di depannya, maksudnya dapatlah nombor 1. So, kita tuliskan ax kuasa 2 tambah bx tambah c di bagian atas ini. Barulah kita dapat dengan pasti nilai a, b, c. Kita potong x kuasa 2, maksudnya a adalah 1. Kita potong x di bagian sini, maksudnya b ialah negatif 3. Kita potong selebihnya ini kita dapat potong sebab c sendiri itu ialah 6. Itulah cara kita mengenal pasti a, b dan c. Okay, pagi ini pula, kalau 3m kuasa 2 tolak 4m sama 7, berapakah nilai a, b dan c? Mungkin Anda boleh
Pikir dulu berapakah nilai A, B, dan C. Oke, so jawaban A ialah 3. Kalau Anda dapati A X plus 2 tolak B X plus C. Tak, ini X dan X sama lah. Tolong. A ialah 3. So B ini B, negatif sama kan, kita potong saja. So B itu ialah 4, C ialah, oke, inilah nilai A, B, dan C. Kita lihat yang ketiga ini, 4X plus 2, 7X tolak 9. Apakah A, B, dan C? Coba lihat lagi. Oke, letak A, X plus 2 tolak B, X. X ya, tambah B, X. Kalau kali tambah tadi ya. Stop. Jadi 4 tambah B, X tambah C. Maksudnya A kita negatif 4, B kita negatif 7, C kita negatif 9. Oke. Ini cara kita mengenal pasti A, B, dan C dalam bentuk AM. So, kenapa kita perlu mengenal pasti bentuk AM ini? Satu, sebab kita akan melakukan pemfaktoran sebelah sini. Kedua, kita nak melukis graf, maksudnya kita perlu tahu apa maksud nilai A. Sebelum tahu apa maksud nilai A, Anda perlu tahu apakah nilai A. So, apa maksud nilai C dan apakah nilai C. Okay? Ini penting waktu kita nak melukis graf dan juga kita tak melakukan pemfaktoran. Okay? Di bagian pertama, soalan yang kedua, kita akan melakukan pemfaktoran, mencari punca-punca. Oke, punca kuadratik atau punca persamaan kuadratik. Apakah masuk punca persamaan kuadratik? Jika tidak ada satu persamaan kuadratik, satu persamaan kuadratik semestinya akan berakhir dengan kosong. Maksudnya kiri bernilai kosong, kanan bernilai kosong. Oke, ini adalah satu persamaan kuadratik. Apakah masuk punca pula? Punca adalah sesuatu nilai X yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Itu ialah nilai X. Apa maksud memuaskan? Maksudnya, jawaban akhir, kalau kita melakukan penggantian, jawaban akhir mesti bernilai sifar. Oke, mesti bernilai sifar. Itu ialah maksudnya memuaskan. Oke, contoh kalau kita imbas kembali tentang persamaan linear. Oke, persamaan linear. Contoh persamaan linear X tambah 1 sama dengan 4. Apakah nilai X yang memuaskan persamaan linear ini? Contoh, oke, saat Anda mempelajari persamaan linear pada semasa di menengah rendah, cara kita nak mencari nilai X ini, biasanya kita akan memindahkan satu ke sini. Maksudnya kalau ini positif, kita pindah sebelah jadi negatif ya. So X sama dengan 4 tolak 1, jawabannya 3. Itu ialah nilai X.
kita tahu nilai X itu ialah satu nilai yang memuaskan persamaan ini. Oke, persamaan ini. Oke, kita nak memenuhi syarat memuaskan. Nanti kita coba kita ambil persamaan tadi, yaitu persamaan tadi X tambah 1 sama 4. Kita gantikan X itu 3 apabila X sama dengan 3. Kita gantikan X dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan yang 1 sama dengan 4. Betul kan? So, 4 di kiri, 4 di kanan. Maksudnya jika ini adalah satu nilai yang memuaskan persamaan linear. Oke. Nah, kita tengok satu contoh persamaan kuadratik yang simple. Oke, Anda boleh coba salin nota nih kan. Nota dulu, oke. Oke, selesai. So, kita nanti tengok persamaan kuadratik. Apakah punca persamaan kuadratik bulat? Oke, saya beri persamaan kuadratik yang simple. X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 sama dengan kosong. Oke, nilai pertama yang saya nak uji nilai X yang pertama sekitar tolak nilai X kita nak uji negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2, 3. Oke, banyak nilai X yang kita nak uji di sini. Oke, kita akan mulakan langkah dan kaedah manual. Kita gantikan X negatif 4, maksudnya negatif 4, X negatif 4, kuasa 2 kurungan tolak 3, negatif 4, tolak 4. Kira betul jawabannya ialah kosong. Itu pasti. Jawabannya ialah 24. Maksudnya 24 ini tidak sama dengan kosong. So, negatif 4 bukan punca. Oke, simpel saja. Kalau jawabannya tidak sama kosong, maksudnya nilai X yang kita kaji itu, yang kita uji itu bukan punca bagi persamaan tersebut. Kita cek pula negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 tolak 3 dalam negatif 3 tolak 4. Dengan berapa? Oke. Lalu, negatif 3 kuasa 2 tolak 3 3 tolak 4. Oke, sebanyak 14. Pun untuk 14 ini tidak sama kosong, maksudnya negatif 3 bukan punca. Oke, kata negatif 2. Coba negatif 2. Negatif 2 kuasa 2 tolak 3 negatif 2 tolak 4. Kurungan, coba.
negatif isi kurungan 6. So 6 tidak sama kosong pun bukan puncak. 2 bukan puncak. Oke, negatif 1. Kuasa 2 atau 3 D1 tolak 4. Oh, sama dengan kosong. Maksudnya kosong adalah semua kosong. So, jawapan mereka dua kiri kanan sama. Maksudnya negatif 1 adalah puncak. Oke, untuk soalan yang di bawah ini, kita akan menggunakan kaedah kalkulator, kaedah terus. So, macam mana kaedah terus? kita masukkan semua persamaan ini dengan termasuk kosongan, dia depan sini saja di dalam kalkulator Anda. So, kita nak mulakan dengan X untuk alpha. X itu kurang ini. Oke, alpha X. Kuasa 2 tolak 3 alpha X tolak 4. Oke, saya dah masukkan dalam kalkulator. Tekan C calculate. Ada X tanda tanya kan. So, kita uji kosong. Kita tekan nilai kosong sini. Tekan sama dengan, oh, jawapannya negatif 4. Maksudnya, kita cek negatif 4 jawapannya. So, negatif 4 tidak sama dengan kosong. Kosong bukan puncak. So, kita dah uji kosong. Okay, sekarang kita nak uji 1 je. Sesi, tekan sesi balik. Uji 1. Oh, negatif 6. Sah. Negatif 6. Tidak sama kosong, maksudnya 1 pun bukan puncak. Okay, kita uji semuanya. CLC balik. CLC 2. Negatif 6. Maksudnya, kalau kita uji 2, CLC 2, jawapan negatif 6 pun bukan kosong. Okay, negatif 6. 2 bukan puncak. Okay, kita uji balik. Sesi lagi. 3 pun bukan puncak. Okey. Okay. Terakhir kita uji 4. Yang di bawah sini 4 tertinggal tadi. Okay, kita uji 4. CLC 4. Nah, sebagai kosong kan? Maksudnya 4 ialah puncak bagi persoalan kuadratik ini. Okay. Nah, ada dua puncak kita jumpa di sini. Satu ialah kosong, satu ialah negatif 1, satu ialah 4. Okay, apa kesimpulan yang kita boleh buat dari sini? Sesuatu punca persamaan kuadratik akan menghasilkan jawapan kosong. Okay? Satu lagi kesimpulan yang kita boleh buat di sini, kalau kita tengok persoalan linear yang di atas ini, X tambah 1 sama 4 kan? So, puncanya hanyalah di 3. Okay? Puncanya ialah 3. Sebabkan X ini mempunyai kuasa 1. Apabila mempunyai kuasa 1, punca pun hanya 1. Okay? Kalau kita tengok ada berapa pula sini. Kalau X kuasa 2 ini, kuasanya ialah 2. Maksudnya, kita mesti tahu puncanya mesti ada 2 punca. Tadi kita semak tadi, negatif 1 ialah punca yang pertama, dan 4 ialah punca yang kedua. Okay? Itu ialah tentang punca persamaan kuadratik. Okay? Seterusnya, kita mengenai pasti maksud punca persamaan. Sekarang kita nak mencari punca persamaan kuadratik tersebut menggunakan kaedah-kaedah. Okay. Kaedah pertama yang kita akan ajar ialah pemfaktoran. Satu ialah cuba jaya, satu ialah kaedah menggunakan jadual. Terdapat juga kaedah menggunakan kalkulator, DCF, dan juga kaedah additional math menggunakan rumus. Dan kaedah terakhir
penyempurnaan kuasa 2. So saya hanya akan ajar 2 kaedah saja. Satu adalah pemfaktoran biasa, yaitu menggunakan darab silang atau jual daya. Yang kedua, kita akan menggunakan kaedah rumus. Dan untuk yang shortcut itu kalkulator, ya. Pemfaktoran. Okay. Nah, pemfaktoran kita akan mencari punca dia. Tadi nilai X tadi kan, itu ialah punca dia. Punca persamaan kuadratik. Termasuk punca, satu nilai yang memuaskan persamaan kuadratik tersebut. Apa maksud memuaskan? Memuaskan adalah apabila kita menggantikan suatu nilai ke dalam nilai sesuatu, nilai unknown atau formula ubah ke dalam sesuatu persamaan kuadratik tersebut, jawapannya adalah sama dengan kosong. Oke, kita akan tunjukkan kaedah pemfaktoran. Kita gunakan persamaan kuadratik label 1 dulu. X kuasa 2. Ini tadi lah, tolak 3X, tolak 4. Soalan yang kita guna tadi. Coba nak memfaktorkan dia. Langkah pertama, Anda tengok kaedah darab silang ini. So, X kuasa 2 adalah di sini. So, negatif 4 adalah di sini. Okay. Apakah yang boleh menghasilkan X kuasa 2? Dari segi pendarapan, so X didarab X. X kuasa 2. Okay. Kalau negatif 4. Okay. Kalau kita tengok kombinasi negatif 4, banyak kombinasi negatif 4 dari segi pendarapan. 1. Okay, langkah pertama, kita tengok di sini. Tanda ini ya. Kalau tanda ini adalah negatif, maksudnya kalau negatif, kombinasinya ialah positif negatif atau negatif positif. Oke, itu maksudnya tanda negatif. Sekiranya tanda ini ialah positif. Oke, sekiranya tanda ini ialah positif, kombinasinya hanyalah positif, positif, negatif, negatif. Oke, kalau negatif ini, kombinasinya adalah tidak sama. Kalau positif, sama ada dia positif atau negatif. Itu langkah pertama kita. Oke, langkah kedua. Negatif ini maksudnya orang besar yang mempunyai tanda negatif. Orang besar. Oke, nanti kita beritahu kenapa orang besar. Oke, berbalik kepada kombinasi negatif 4 tadi. Negatif 4. Kalau kita nak menghasilkan negatif 4, kombinasi yang mungkin, oke, kita jangan tengok negatif dulu, kita tengok 4 dulu. Kombinasi 4 ialah 1 darab 4 atau 4 darab 1. Oke, nah, ini kombinasi pertama. Oke, baru kita consider negatif. So, kalau ikut negatif ini tadi, negatif ini boleh jadi tanda ada berlainan kan? Ya bisa sini positif, sini negatif, atau sini negatif, sini. Kalau ini positif, ini pun negatif. Itu kata tambah. Kita balik. Oke, mungkin sini positif, negatif, atau tanda terbalik positif, negatif. Ya, balikan. Dan negatif 4 juga boleh dihasilkan oleh 2 darab 2. Atau sedang kita 4 ini adalah 2 darab 2. Sedangkan negatif tadi mungkin tanda dia satu positif, satu negatif. Jadi maybe positif sini, negatif sini, positif sini. Tukar, dia tukar tanda. Oke, cara kita nak cek, ini kita nak semak, timbang dia. Ini kita nak timbang dia.
5 kalau negatif 4. Kita ambil kombinasi pertama. Positif. Okay. Dan negatif. Deterren itu ya. Kalau Anda nasib bagus, maksudnya Anda coba terus dapat. Oke, kita ini pertama. So ini X taraf negatif 4, negatif 4X. X taraf 1, 1X. So kita tambah di sini ya. Ini pasti mesti tambah. So 1X tambah negatif 4X. Jangan menyusahkan diri, tekan kalkulator saja. So Anda kadang-kadang pun tak pasti 1 tambah negatif 4. Oke. Jawabannya negatif 3X. Oke. So ini nilai mesti sama dengan di tengah ini. Di tengah ini. Ini nilai. Sama kan? Maksudnya kombinasi yang Anda buat itu adalah betul. Okay? Kombinasi ini tadi betul. So, nilai yang tengah ini adalah sama. Okay, jawapan ini kalau kita tambah ini, jawapan sama dengan nilai di tengah ini. Okay? Nah, itu kebetulan kalau kita membuat dengan betul dan pantas. Okay, sekiranya. Okay, saya buat di sini yang silakan. Sekiranya saya menggunakan kombinasi yang kedua ini, apakah yang terjadi? Ini tak senang, X sudah ini adalah X dengan X. Di tempat ini 4 dengan negatif 1. Kita tengok jawaban sama tidak. X taraf negatif 1. Maksudnya negatif 1X. X darab 4. 4X. Oke. Kalau kita tambah 4 tambah. Oke, kita perlu tambah. 4 tambah negatif 1. 4 tambah negatif 1. 3. Tengok. 3. Inilah negatif 3. Maksudnya kombinasi yang kita pilih di sini adalah terbalik. So, kalau Anda melakukan terbalik, maksudnya kita bukan tukarlah sama ada satu bergerak ke 4, 4 bergerak ke 1, atau negatif ini tukar negatif ini di atas, positif di bawah. Contohlah, dia ada 2 yang kita kena consider. Satu ialah nombor yaitu 4 dan 1, 1 dengan 4, atau tanda negatif dengan positif. Okay. Boleh? Okay, nanti Anda ulang balik video yang saya sharekan ini nanti sampai Anda faham. Oke, berbalik kepada ini kombinasi salah. Oke, saya buka combination yang salah. Oke, ini yang betul tadi kan? So, betul kita perlu teruskan ke arah menyelengkapkan pemfaktoran fungsi kurungan ini. So, di atas ini X tambah 1 kan? X positif kan? X tambah 1. Di bawah ini ialah X tolak 4. So, nak cari nilai X. Ini mesti keluarkan X kita. So, kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, ini positif. Oke, buka tanda. Oke, selesai. Inilah contoh yang senang. Kita gerak contoh yang sukar sedikit. Nanti kita coba di teks. Contoh yang sukar. Oke, kita ambil satu latihan di teks dulu. Mungkin kita cek di teks, pemfaktoran teks. Sebelum kita tulisan idea untuk memfaktorkan. Oke, kita ambil satu soalan di sana. 3X kuasa 2 tolak 5X tambah 2 sama dengan